Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. A'udzubika min syarri ma sana'tu rabbunaka bi ni'matika alayya wa lillahi ta'ala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita sama-sama manjatkan syukur pada Allah Taala. Dan kita sama-sama meletakkan diri kita ini sebagai hamba-Nya yang bertakwa. Yang mana itu seruan yang mesti kita ulang-ulang. Kita kena ulang dan ulang dan ulang. Ayuhan nas, ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kita dengan sebenar-benar takwa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bertakwa. Dan kita pun telah melepasi Ramadan Al-Mubarak. Dan kita dah masuk ke malam yang mana malam ini kita berada lagi pada malam untuk kita bersiaran dalam program kuliah online insya-Allah. Dan kita dah masuk ke 8 Syawal. Kita dah 8 hari meninggalkan Ramadan Al-Mubarak. La'allakum tatakun. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang benar-benar bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada yang telah bersiaran pada malam ini bersama dengan saya, dan bantu dulu sebarkan kuliah online kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan teruskan pengajian kita pada malam yang penuh barakah ini insyaAllah dalam rujukan kitab Hakikat Kehidupan. Dalam rujukan kitab Hakikat Kehidupan, dan mana-mana yang dah inbox tu saya akan reply insyaAllah. Dan terima kasih kepada yang telah order dan mendapatkan kitab ini. InsyaAllah kita akan menyambung pengajian kita pada malam yang penuh barakah ini dalam versi ataupun kitab yang baru ni. Baru ni maksudnya yang baru dapat latestnya, muka surat 12. Dan yang sebelumnya ada satu lagi versi sebenarnya. Dia ada 3 versi sebenarnya kitab ni. Versi pun masih, kandungan masih sama, tapi ada adjustment muka surat, itu saja berbeza. Jadi versi yang sebelumnya itu muka surat 7. muka surat 7. Muka surat 7
dan yang versi yang latest muka surat 12. Tajuknya adalah kita nak sambung tentang perbincangan realiti kehidupan masa kini. Dan dalam hadis yang terakhir semalam kita dah sentuh tentang bagaimana Nabi SAW menyatakan bahawa akan tibanya sayati zaman, akan tibanya satu zaman nanti kita dikerumuni oleh musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam seperti makanan, Nabi kata. Dan sahabat kata, kenapa ya Rasul? Adakah mereka sedikit? Adakah mereka sedikit? Tetapi Nabi kata tidak, bahkan mereka ramai. Mereka ramai. Jadi, tetapi kenapa ramai? Tetapi dikerumuni oleh musuh-musuh Islam. Why? Ini jawapan bagi yang mencari kenapa kita lemah. Kenapa kita lemah? Ini jawapan yang kita rujuk pada hadis Nabi SAW. Yang latest kita muka surat 12, yang sebelumnya itu muka surat 7. Ada versi yang sebelumnya muka surat 7 ya. Boleh rujuk mana kitab lama tu. Tengok muka surat 7. Tengok hadis yang membunyi tentang daripada Sauban radhiyallahu an. Rujuk pada hadis itu. Baik. Jadi sedangnya mata Allah SWT sambung perbincangan kita. Dan kita lemah. Lemahnya kita ni sehingga kan Nabi kata akan datangnya satu zaman yang mana musuh-musuh Allah ini musuh-musuh Islam kalangan jin dan syaitan yang mana daripada manusia. Manusia sekali Ustaz Anis. Minal jinnati wan nas. Syaitan tu jin dan manusia. Syaitan tu satu golongan, syaitan itu satu kelab. Welcome to the club syaitan. Syaitan terdiri pada dua golongan, jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Bila kata jin dan manusia, jin yang mengikut ideologi iblis. Musuh utama kita itu adalah iblis. Qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itu dia. Dalam surah As-Sad ayat 82-83. Itu adalah ketua bagi seluruh kejahatan-kejahatan di seluruh alam, itu mandatnya iblis. Jadi kalau kita ikut iblis, ideologi iblis, yang ini iblis apa? Aba wastakbar. Aba enggan, wastakbar sombong. Membantah dan sombong. Ini sifat yang ada pada iblis. Maka itu siapa yang ikut iblis, maka dia golongan syaitan. Jadi manusia yang ikut iblis, maka dia adalah syaitan. Syaitan yang memegang ideologi untuk menyesatkan manusia daripada kebenaran. Nak menyesatkan daripada apa? Kebenaran. Ingat, nak menyesatkan manusia hidup ni antara hak wal batil. Semalam kita dah buat gambar rajah. Malam ni pun saya akan buat gambar rajah lagi. Kita buat khulasah, kesimpulan perbincangan kita untuk semalam punya perbincangan. Dalam kehidupan ini dia pecah pada dua, hak wal batil, kebenaran, kebatilan. Kebenaran, kebatilan. Dalam hadis ini Nabi kata akan datang satu zaman musuh. Musuh akan datang. Ini di dalam ini mengatakan bangsa-bangsa. Musuh tu manusia lah, jelas. Jadi ada manusia, jadi di kalangan musuh-musuh Islam. Jadi manusia yang bersifat syaitan. Manusia yang bersifat syaitan akan datang mengerumuni kita ni. Kita ni orang Islam ni. Seperti makanan. Dia makan-makan. Dia makan-makan. Kita lihat macam Syria, Palestin, di mana-mana negara-negara Islam, kalau kita lihat dihanyak, diratah. Dan kalau kita lihat Islam di akhir zaman ini seperti Islamifobia. Asal Islam je, seakan-akan kita ni ditindas. Malah macam-macam agenda untuk menjatuhkan Islam itu berperingkat antarabangsa itu seringkali diperkuatkan.
Islam. Kalau dia minoriti, dia habislah, kenalah tu. Sehingga kan sekarang even negara Islam yang diserang, kita masih lagi tidak ada kekuatan untuk menjalankan ataupun menghantar bantuan berupa bentuk contoh ketenteraan. Berbeza dengan zaman Nabi SAW dan zaman sahabat Al-Khulafa Ar-Rashidin dulu. Kalau ada negara-negara Islam yang ditindas, mungkin yang diserang oleh musuh-musuh Islam, maka akan ada serang balas. Tapi inilah akhir zaman. Dah tiba masanya akan datangnya bangsa-bangsanya akan mengeronyok, mengerumuni, mengkeronyok. Keronyok-keronyok tu, kertas tu dikeronyok-keronyokkan. Seperti orang rakus merebutkan makanan di atas meja. Makan, Nabi umpamakan seperti makanan. Di atas meja makan makanan, tak ada efek. Orang buat macam mana pun tak ada efek. Islam ditentang, tapi tak ada tindak balas. Ini akan berlaku. Dan sahabat bertanya, apakah kerana pada saat itu jumlah kami sedikit? Maksudnya, adakah umat Islam waktu itu sedikit? Nabi kata tidak. Mereka pada itu banyak. Ramai. Waktu tu nanti umat Islam ramai. Contoh sekarang umat Islam mencecah 1.6 bilion. Bilion tau tuan-tuan. Kita umat Islam zaman sekarang ni bilion. Zaman Nabi itu tak sampai bilion. Juta pun tak sampai. Kita ni dah sampai ratus juta. Nampak? Bukan sekadar malu nak pakai serban dan kopiah Tuan Raja Sarizal. Malu nak mengaku Islam pun ada. Malu nak mengaku tu. Sebab orang Islam pun sama etik atau perangai, sikap sama macam orang bukan Islam. Bergaduhnya, dengkinya, bergaduh, macam-macam lah salah lakunya ada pada umat Islam itu sendiri, yang mana kalau ikutkan Islam itu sendiri nama pun sejahtera. Tetapi kalau tengok pada kehidupan, tak payah jauh, rumah tangga saja bergaduh-gaduh dah. Kalau buat cerita kahwin lagi, sama macam orang non-Muslim. Orang kafir pun tak suka didua kan. Orang kafir, dia mana ada mentaliti dua, semua satu, tapi pelacuran banyak. Itu sama lah umat Islam. Mana yang membantah, mengelupur tu sama. Jadi nak mengaku Islam tu macam mana? Meniaga sama juga. Pun kita tak boleh nak ngaku kita meniaga Islam. Sebab apa? Kita pun nipu sama. Duk nipu sama, rasuah sama. Nampak? Lepas tu duk gila harta pun sama. Malah kadang-kadang mereka pula lebih kona'ah pula kadang-kadang tu. Mereka lebih kona'ah kadang-kadang tu. Kita pun dapat harta sikit dah kembang kepak jalan dah. Dah kata nak dabik dada, mereka kadang relax, dapat harta. Jadi macam mana? Macam mana kata? Nak berniaga ikut Yahudi, nak stand dekat kita sendiri pun tak tahu. Nak kata rumah tangga ikut tip-tip mereka, Romeo and Juliet. Bab rumah tangga ni betul tuan-tuan. Cuba tengok. Rumah tangga ni, mereka cukup marah kalau dua ni, sebut kahwin dua ni cukup marah. Orang Kristian marah kahwin dua. Dia panggil apa? Orang gila katanya. Dia kata mad, gila, boleh kahwin dua. Tapi pelacuran banyak kat belakang. Ini apa sama contoh. Dia agama lain, dia tidak meletakkan dua. Tak ada. Islam je. Oh, you masuk Islam boleh kahwin ramai mah. Tapi orang Islam macam, oh no. Suami I tak boleh. Oh, you pun sama mah. Oh, sama mah. Sama? Oh, I tak boleh. Oh, sama. Sama? Nampak tidak? Nampak? Dah. Maka perumpamaan begini, Nabi bagi umpama seperti buih. Seperti buih ketika banjir. Buih ketika banjir. Nampak tidak? Maka bila kata buih ketika banjir ni ramai, tapi kosong. Jiwa kosong. Jiwa kosong. Nampak tidak? Maknanya tak marah tu baguslah. Yang faham, Puan Razia Rozi faham, baguslah.
Ni ceritanya mana orang Islam tapi tak faham bahasa. Duk cinta dunia. Nah, ni ramai umat Islam. Sebab tu ada orang kata, bagus. Siapa yang ikut ni baguslah. Jangan marah suami kahwin lain. Siapa marah-marah ni? Orang gila marah-marah ni. Jangan marah-marah. Selesaikan betul-betul. Nampak tidak? Kalau tak mampu, mampukan. Itu saja. Ini mengamuk-ngamuk tak tentu pasal. Hilang identiti, hilang kewarasan. Hilang kewarasan. Ada satu tu dia tanya saya, Ustaz, rupanya suami dia ni, ni yang di situ ni kawan dia. Kawan dia cerita pasal suami dia. Tentang suami dia bagi tahu nak kahwin, dah kahwin dah. Cerita kat isteri dia punya marah. Dia cerita buruk suami dia, habis semua kat kawan si dia ni. Si kawan ni bagi tahu kat saya, Ustaz, apa hukumnya Ustaz? Saya jadi serba salah pula. Rupa-rupanya suami dia main-main je. Dia kata tok guru dia test dia, bagi tahu dekat isteri kamu nak kahwin lagi. Tengok kamu sabar tak dengan perangai isteri kamu. Nampak? Rupanya suami dia nak test power je. Dah perempuan ni isteri serba salah dah. Dah cerita buruk dah suami ni. Kat kawan ni dah cerita buruk dah. Kawan ni pula dengar pula. Tapi dia tanya saya, apa hukumnya? Boleh ke guru test-test macam tu? Dia cakap. Saya cakap, yalah, saya tak jawab lagi lah. Cuma ada juga pesen macam tu. Bila tak jadi, baru sejuk hati. Lega. Rupanya tok guru nak test. Dia adalah suami dia, berguru dengan seorang tok guru. Dia kata, hantar kena cakap kat isteri, bagi tahu hantar dah kahwin. Lepas tu nanti kalau hantar sabar dengan isteri tu, mana lulus pengajian. Macam tu punya pesen pun ada. Puan Nur Hashimah, iya, perkara boleh buat bincang, tapi tak jadi bincang, jadi cincang. Sebab apa? Sebab kosong. Kosong, jiwa kosong. Sebab Nabi kata waktu itu Islam ramai. Banyak, tapi iman tu tak ada. Iman tak ada. Sebab tu kalau kita tengok orang Islam ramai. Time solat Jumaat, tak, time solat raya. Tak, Islam yang pakai tudung, orang perempuan wajib dah, orang perempuan tutup aurat. Kalau tak kerti tutup aurat tu, maknanya tak tahulah dia tu Islam ke tidak. Islam ni tutup aurat. Tapi kalau tengok yang beriman, kena uji. Orang beriman tak nampak. Orang beriman tu ketika saat diuji. Ketika diuji, baru nampak dia beriman ke tidak. Dan di sini hadis ini mengatakan seperti buih di lautan, buih ketika banjir. Nampak tidak? Bila buih ketika banjir, makna ibarat buih ni dia tak ada pendirian. Buih kan? Ada ikut-ikutan. Macam kita bincang semalam, sekadar melihat. Hidup ni dia bercakap tak ada asas. Tak ada asas. Nampak tidak? Nampak? Dia tak ada asas. Dia bercakap tak ada asas. Dia ikut orang. Jadi kalau ikut orang, habis. Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT, bila kata begitu, apa isunya sekarang ni? Isunya adalah Islam itu tidak dibangunkan dengan keimanan yang sebenar. Tidak dibangunkan dengan kesedaran yang sebenar. Malah Allah cabut takut musuh pada kita. Musuh tak takut kita. Musuh tak takut kita. Tak payahlah nak cebik-cebik, cabar-cabar musuh tu. Kadang-kadang ada setengah-setengah tu duk kono-kono nak marah-marah lah. Tapi jangan. Sebab Allah yang cabut, musuh tak takutkan kita. Dan lagi bimbang, kita ada penyakit wahnun. Kita duk cabar-cabar, beranilah kacau agama saya, beranilah. Marah. Tapi tengok-tengok dalam hati ada wahnun. Cinta dunia wa karahiyatul maut, takut mati. Ini bahaya. Ini yang bahaya kita takut ni. Kita bimbang, realiti akhir zaman ini penyakit wahnun menyelinap masuk dalam hati-hati orang Islam. Kita bimbang. Dan kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatir ayat 5 yang bermaksud, hai manusia,
sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sesekali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sesekali janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Syaitan ni dia perdaya tentang Allah, maknanya dia manipulasi dunia. Dia akan kata ni pun Allah suruh. Dia akan manipulasi dunia. Nampak tidak? Penyakit cinta dunia ni, takut mati bukan takut nak mati tau, takut kehilangan. Takut kehilangan. Nampak? Sebab tu kalau contoh takut kehilangan harta, takut kehilangan isteri, takut kehilangan suami. Sebab tu bila takut kehilangan, dia sanggup jaga perasaan. Sebab tu datangnya tipu. Sanggup nipu sebab tak nak hilang punya pasal. Takut kehilangan, sanggup menegakkan kebatilan, sanggup buat janji-janji palsu. Sanggup. Ya, awak seorang je dalam hidup abang. Sanggup berkata batil demi nak mempertahankan isteri yang tidak ikut kebenaran. Itu tak ikut kebenaran. Nampak? Dalam segi kita hari ini, mempertahankan dunia, takut kehilangannya. Ini yang cukup bimbang sidang Imam Allah SWT. Kita mengikut kehendak dunia, bukan mengikut kehendak agama. Jadi menjaga perasaan, itu kata jaga hati isteri. Apa? Jangan bagi sakit hati isteri, sempit rezeki. Sebut dia sakit hati isteri, sebenarnya jaga perasaan isteri. Perasaan itu, dia duk jaga perasaan. Orang yang cinta dunia, dia akan mainkan perasaan. Orang yang cinta dunia, dia akan bermain dengan perasaan banyak. Apa yang mainan perasaan? Kata-kata manis, janji-janji manis, janji bulan dan bintang. Nampak? Puji-pujian. Itu cinta dunia lah. Harta ni, kan Nabi kata, kita dah sentuh, inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Dan setiap umat akan kena fitnah, dan fitnah umatku ada harta. Harta ni, dia ada sifat dia. Sifat harta itu mahukan pujian. Jadi takut kehilangan ni juga, karahiyatul maut ni, takut mati ni, takut kehilangan pujian. Jadi isteri takut suami tak puji, takut isteri merajuk, takut, sehingga tidak didik isteri untuk jangan syirikkan Allah. Takut. Anak contoh ya, sidangnya Muhammad Allah SWT. Dan ini selalu orang kata, menjadi satu perbualan, anak takut duakan isteri anak. Takut duakan isteri. Takut duakan isteri daripada takut duakan Allah. Sedangkan statement takut duakan isteri tidak berlaku. Sebab duakan tu hanya pada Allah. Isteri jangan takut diduakan, kerana anda memang layak diduakan, sebab anda makhluk. Bukan kata 2, 4. Sedar dirilah. Itu maksud dia. Tapi hari ini jadi joke. Takut duakan isteri. Takut duakan isteri. Saya cukup menyerap telinga saya ni. Macam mana orang perempuan menyerap dengar takut duakan ni. Saya menyerap dengar. Duakan Allah. Tak ada nak letakkan satu agenda. Anak takut duakan Allah. Sedangkan yang paling senang nak diduakan itu Allah. Allah yang paling senang nak diduakan. Nabi kata, yang ini dengan syirik kecil je, riak. Berapa ramai hari ni buat amalan sebab manusia. Itu dah syirik dah, menduakan Allah. Itu dah menduakan Allah dah. Nampak tidak? Takut. Tukar statement tu. Anak takut duakan Allah. Cakap. Jadi suami jangan takut menduakan isteri, takutlah menduakan Allah. Dan semua manusia sangat mudah untuk menduakan Allah. Sangat mudah. Sebab dia seperti semut hitam berjalan di waktu malam di atas batu hitam. Berapa banyak sampai ke hari ini barulah berbincang secara terbuka. Kalau tidak, duakan bini ni jadi satu statement yang jadi joke pula tu.
Siapa yang sokong takut duakan bini, tanggung. Saya bukan kempen suruh kahwin dua. Kena faham. Saya tak kempen orang kahwin dua. Tapi saya akan tekankan, jangan suka-suka buat lawak. Oh, takut nak duakan bini. Sebab dua perkataan menduakan itu patut pada Allah, bukan pada isteri. Isteri tak layak nak perkataan, nak bercakap jangan duakan saya. Tak layak seorang makhluk nak berkata jangan menduakan saya. Yang tidak boleh diduakan itu Allah. La tusyrik billah. Allah kata dah, inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu satu kezaliman yang besar. Kempen jangan duakan Allah. Mari kita kempen, takutlah duakan Allah, jangan takut duakan bini. Berani kempen? Tulis, jom kita kempen. Wahai suami-suami, jangan kamu takut duakan isteri, takutlah menduakan Allah. Wahai isteri-isteri, takutlah kamu apabila kamu lihat suamimu menduakan Allah. Patutnya jangan duk pakai, jangan duakan saya. Nah, inilah hadis ni. Takhrijnya begitu. Tak sanggup lukakan perasaan isteri. Nampak? Tak perasaan. Sama halal dan haram. Contoh, solat dilambat-lambatkan, kan nak jadi keutamaan. Syirik satu kezaliman yang besar sedang mata Allah SWT. Kempen takutlah menduakan Allah, jangan takut menduakan isteri. Kita sebarkan kenyataan ini. Hashtag takutlah menduakan Allah, jangan takut menduakan isteri. Ada berani? Mari kita kempen. Orang yang ada kebenaran pasti ada keberanian. Orang tanya saya, Ustaz, macam mana ada ubat berani tidak? Ada. Cari kebenaran. Barang siapa berjumpa kebenaran, pasti Allah bagi keberanian. Orang yang takut-takut buat sembunyi-sembunyi, main takut dengan makhluk, dia tak ada keberanian. Minta maaf cakap, dalam bab perkara ini kita kena bagi habis. Kena cakap bagi habis. Baik, sidang jemaah mata Allah SWT, muka surat 13, yang kitab lama muka surat 8. Kenapa cinta dunia ni menjadi perkara yang menghalang kita daripada mengenal Allah? Kenapa? Kerana perkataan cinta ini sepatutnya hanya pada Allah. Ahabbuna, mahabbah, bila kata khauf, rojak, kemudian barulah pergi mahabbah, cinta. Cinta tidak boleh ada dua sebenarnya. Sukanya awak nak berkempen, pasal apa tak suka? Saya nak suka kempen suruh kami dua ke? Puan Laila tercabar ke? Selama ni orang duk pakai menduakan isteri, tak menduakan Allah, tak rasa bersalah. Saya kata kalau orang tak mampu, jangan masuk dalam kempen saya ni. Kalau suami Puan Laila tak mampu, jangan masuk. Jangan nak masuk. Kita nak jangan menduakan Allah. Sudah-sudahlah tu. Tengok akhir zaman ni, menduakan Allah apa jadi? Ada orang marah bab syirik. Kalau mengamuk bab kahwin lagi, habis semua, ranap semua, marah. Tapi mensyirikkan Allah, ada orang marah macam ni. Tak tahu bala turun ni sebab apa. Dosa yang paling besar syirik. Cakap-cakap pun bukan berani buat pun. Minta maaf cakap. Boleh ke buat perbandingan? Perbandingan macam mana tu Tuan Abu Bakar? Perbandingan bagaimana? Dari sudut mana? Sebab kita nak letakkan sebab cinta dunia. Cinta dunia ni apa dia? Menduakan Allah. Jangan main-main. Selama ni buat benda yang Allah benci selamba je. Kita getak sikit saya suka gitu. Dia nak mengaji biar habis. Jangan biar putus. Bila kata menyekutukan itu, wa karahiyatul maut, takut mati ni keluar.
Sukanya lah orang lelaki dalam bab kahwin lagi. Siapa suka? Siapa? Lelaki mana yang suka? Tu tak tu. Mana suka? Kalau dapat isteri macam banyak saka, ingat suka. Tak jadi juga. Mana ada? Saya tengok mana-mana isteri yang tak dididik dengan agama, suka kejap ke, lepas tu jadi huru-hara rumah tangga tu. Tak pergi jauh pun. Hidup dalam ketakutan. Ya? Hidup dalam ketakutan. Baik. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT, cinta dunia ni, dalam muka surat 13 ni, surat 8 ni, yang kitab lama surat 8. Kitab baru ni surat 13. Baik. Jadi hubbud dunya ra'sul khati'ah, kata Nabi SAW. Cinta dunia ni punca bagi segala dosa. Bayangkan, cinta dunia ni, cinta dunia itu kepala bagi segala dosa. Jadi dunia yang paling tinggi itu adalah nak menjadi keakuan tunggal. Haram. Hukum isu haram. Baik. Jadi bila kata cinta dunia ni, dia nak jadi perhatian. Jadi perhatian. Itulah dia. Menjadi sifat ketunggalan, keakuan. Keakuan itu cinta dunia. Dia akan jadi ra'sul khati'ah, kepala bagi segala kejahatan. Macam mana kita nak kenal Allah? Nampak tak? Bagaimana kita nak cintakan Allah kalau bertemunya cinta dunia? Nampak tak? Bagaimana kita nak cinta Allah kalau pada masa ada cinta dunia? Tidak boleh. Tak boleh. Tidak boleh, tak boleh. Tak boleh benda ni bertemu, tak boleh. Jadi kita kena hilangkan cinta dunia itu dengan tadi cabar diri kita ni. Ada tak benda-benda yang kita menyirap dengar? Macam tadi kahwin dua, rap, menyirap dengar. Nampak? Ada, kenapa marah? Kenapa ada lah tu. Ustaz, masalahnya orang lelaki ni ramai tak bertanggungjawab. Itu orang lelaki yang cerita. Kalau lelaki tanggungjawab, kita ikat dia lagi. Yang kita marah ni, kita ni dah jadi baik belum? Yang duk marah-marah tu belum. Mana dia marah? Mana jadi baik? Jadi saka lagi ada. Jadi syaitan lagi ada. Menghasut lagi ada. Memburukkan lagi ada. Dia menghasut pula syariat itu tak betul. Macam tu lah ibaratnya. Okey. Apa lagi cinta dunia? Cinta dunia ni bila sentuh bab harta. Bila sentuh bab harta menyerap, rap, dia menangkap. Apa tidak? Dia menangkap. Ada benda-benda yang dipanggil hot button. Dia menangkap ni. Dia mula dia. Jadi saya ringkaskan. Ya, ada sifat mazmumah 10. Betul Tuan Faris. Hubul mal, syahratut ta'am, hubbud dunia. Nampak? Wa karahiyatul maut, termasuk riya, ujub, sum'ah, takabur. Itu penyakit hati. Hubbud dunia ini akan jadi penyakit pada hati. Bila hati kita berpenyakit, ingat, hati ni dia nak mengenal Allah. Hati untuk mengenal Allah. Jadi kalau hati ni ada penyakit, dia tidak akan boleh kenal Allah. Macam mana nak tahu saka? Saka ni tak sebenarnya kena menuntut. Ni bahasa yang saya bagi simbol. Saka ni perumpamaan. Keluar saka ni keluar dia punya menurun dia tu. Sebab dalam setiap manusia ni dah ada korin dah. Setiap diri kita ni dah ada dah. Syaitan pun duduk dengan kita dah. Jin. Nampak? Jadi kenapa kena tekankan bab ni? Sebab ingat, hati ni lah untuk mengenal Allah. Kalau hati ni tidak ditekankan untuk dibersihkan, macam mana dia nak kenal Allah? Bagaimana nak selesaikan masalah? Sebab untuk menyelesaikan masalah kehidupan, itu dengan hati. Hati yang bagaimana? Hati yang mengenal Allah. Jadi penyakit hati ni akan membuatkan hati itu terhijab. Penyakit hati akan membuatkan hati itu sakit.
Kadang-kadang orang tak faham. Ustaz, sakit hati tu sakit. Pening lah. Ada juga yang pening. Betul lah tu. Kita guna perkataan, dia panggil kilah. Buah kilah panggil. Dia panggil senjata makan tuan. Sakit hati saya, Ustaz. Sakit hati saya ni. Nampak. Bila sebut sakit hati, kita duk fikir punca mesti kat luar. Jarang kita nak kaitkan di mana asal-usul sakit hati. Jarang kita nak kaji usul. Hati ni sakit sebab ada dosa. Hati tu sakit sebab dosa. Sedangkan mata Allah SWT, hati tu sakit sebab ada dosa. Jadi kalau sakit sebab dosa lah. Ya ke Ustaz? Ya. Fi qulubihim marad. Dalam hati tu ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Dalam hati kamu tak ada penyakit, aku campur lagi sakit. Allah kata sakit. Jadi kalau hati tu sakit, maka ada penyakit hati yang diasaskan oleh cinta dunia. Dunia. Apa tidak? Jadi cinta dunia ini adalah ra'sul khati'ah, kepala bagi segala kejahatan. Ada dosa. Ustaz, tengok orang bukan Islam yang tak fikir dosa pahala, happy Ustaz. Tak ada istilah sakit hati. Ni kena faham. Hati dengan perasaan. Ni jap saya tulis. Saya kena tunjuk. Benda ni jangan salah faham. Kita ingat orang happy-happy ni hati dia lapang nanti. Jap saya tulis. Saya ubah skrin. Okey. Baik, sedang jemaah mata Allah SWT. Okey. Hati ni. Okey. Atau dipanggil jiwa. Baik. Siapa nak boleh Okey, baik. Hati, jiwa, qalbu. Okey. Ini sifat dia tenang. Bahagia. Baik, hati ni ada sifat dia. Ni sifat dia. Okey. Sifat hati ni tenang, bahagia. Apa yang membuatkan hati ni tenang dan bahagia? Okey tak? Boleh Boleh nampak Okey, visual okey Okey. Saya bagi ni, nak bagi gambaran dulu ya. Hati hitam legam. Macam nak suci hati nanti saya tengok cerita ni Okey. Okey, nampak Okey, saya sambung. Nampak? Sambung. Tak apa, pelan-pelan, insya-Allah. Baik, ini tenang bahagia ni satu je sebab dia. Pahala.
Pahala ni dia ada datang pada amal yang mana? Yang ikhlas. Amalan ni ikhlas. Sebab tu ikhlas itu kerja hati. Ikhlas itu kerja hati, amalannya ikhlas. Khair. Sifat hati itu tenang, bahagia. Habis tak? Kalau orang yang bukan, yang kata tadi hati legam ni, ataupun tak nak cerita berhati ni, sakit hati ni duduk kat mana? Okey. Hati ni, bila dia tak ada pahala, dia akan ada dosa. Dosa ni, apa jadi kepala pada dosa? Dunia. Okey. Dosa ni, dunia. Apa tu dunia? Kenapa dunia ni boleh jadi dosa? Sebab dia terhalang daripada hijab, daripada mengenal Allah. Ni dia terhijab daripada Allah. Tu jadi dosa tu. Nampak? Okey. Baik, bila dosa, ni datang sakit ni. Ni datang sakit. Sakit hati dia. Sakit hati ni kerana dosa. Ni. Okey. Dalam hidup ni, sakit hati ni nak nampak dekat mana? Bila nak nampak sakit hati ni? Okey, amal sakit hati ni, maka dia akan nampak dekat itu yang disebut tentang perasaan. Main perasaan ni. Ni, perasaan dia akan terganggu. Perasaan dia terganggu. Sebab orang yang duk sakit hati, biasanya akan bermain dengan perasaan. Perasaan. Dia akan bermain dengan perasaan. Perasaan ni bermain, itulah namanya emosi. Emosi terganggu, sakit hati dia. Bila sakit hati ni, hati yang ada dosa, jadi perasaan akan terganggu. Tu contoh perasaan terganggu tu. Nampak? Okey. Baik, orang beriman. Sekejap. Perhatikan nota tu dulu. Okey, sedang jemaah mata Allah SWT. Okey, perhati baik-baik. Kita belajar sikit flow malam ni, ya. Okey, ambil masa sikit, insya-Allah. Okey, kita tengok. Okey. Baik. Tu dia. Okey. Ini perasaan ni. Perasaan ini juga dinamakan nafsu. Perasaan ni juga dinamakan nafsu. Okay. Orang yang dosa ni orang yang tak nak beramal ni, dia main dengan dunia, cinta dunia ni, cinta dunia. Ya, ikhlas tu anugerah. Beramallah dengan mengenal Allah. Lama-lama Allah bagilah ikhlas. Nampak? Kena faham dulu, amalan tu kena ikhlas. Ikhlas tu anugerah. Selagi mana beramal kerana Allah, faham dengan ilmu, hilangkan cinta dunia ni, maka dapatlah ikhlas tu nanti. Baik. Saya nak cerita yang ni perasaan ni. Perasaan ini yang dinamakan nafsu ni. Nafsu ni nama dia perasaan. Baik, bila sakit, dia akan mainkan perasaan. Sakit hati aku, maka mainkan perasaan dia nak apa? Dia nak happy-happy. Dia nak kelab malam, clubbing, tunjuk langit. Nampak? Tunjuk langit, happy-happy, gelak-gelak. Dia nak tutup sakit hati ni. Nampak? Perasaan dia suka enjoy, dia suka nak pujian ni. Sebab nak menutup sakit hati ni. Sekiranya orang beriman apabila hati dia tenang kerana pahala,
yang mana dia fokus kepada amalan dan dia telah menghilangkan ataupun dia tidak cinta kepada dunia, dia buat kerana pahala, dia nak pahala, dia gunakan dunia untuk pahala, maka dia tidak perlu bermain dengan perasaan, malah dia menguasai perasaan. Nampak tidak? Ni dia. Saya nak bagi tahu, jangan ingat orang yang gembira, happy tu hati dia senang. Faham? Jangan ingat orang yang gembira tu gelak, oh senang hati. Nanti dulu. Kemungkinan dia sedang bermain dengan perasaan nak menutup sakit hati dia. Ini kata tutup sakit hati ni. Sebab hati dia itu penuh dengan dosa. Dosa daripada cinta dunia. Terhijab dia daripada Allah. Nakkan dunia, nak perhatian. Dosa. Ambil perhatian, dosa penuh, maka bermainlah dia dengan perasaan. Sebab itu kalau kita lihat orang-orang kafir itu banyak function, banyak clubbing, hiburan, kelab-kelab, banyak main muzik. Ini kat sini. Ni, dia nak tutup sakit dia ni. Nampak? Itu yang dinamakan. Sebab tu jangan tertipu dengan bila cerita gembira, nanti dulu. Ni perasaan ni dia main dengan gembira. Dia kena faham. Perasaan ni dia ada gembira, sedih, marah. Ni perasaan ni. Suka. Ni benda yang sama lah ni. Suka, gembira, sedih, marah. Ini dinamakan nafsu. Nampak? Jadi, sebab itu orang yang banyak dosa, kalau dia tidak rawat dengan pahala, dia akan suka marah-marah. Marah-marah dia pasti sebab dunia. Marah-marah pasti sebab dunia. Nampak? Suka nak function, happy. Sebab dia hidup dia sakit, hati dia sakit, maka dia pergilah buat happy, suka-suka. Sebab nak tutup sedih. Dia tengah sedih, lalu buatlah benda-benda yang boleh happykan dia. Maka ini nafsu. Ini cerita dunia. Itu orang kata nampak berlakon itu. Nampak? Jadi jangan ingat orang yang nampak happy tu, dia itu ustaz kata hati tenang tu happy je dia orang. Nanti dulu kalau kena dengan saya. Sebab tu saya kena akan cek dia, betul tak dia ni happy ni. Sebut tadi isteri, jangan takut diduakan. Ada pula yang melenting, suka ya orang lelaki. Nampak? Mana dia marah lah tu. Bila marah, terbukalah pekung di dada dia. Tahulah dia ni siapa. Nampak tak? Benar Puan Rohaniza. Sebab tu Nabi tak marah pada dunia. Tanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bagaimana? Bercerita tentang Nabi sepanjang dengan Nabi tak pernah marah dalam isu dunia. Ni bab dunia, bab makan. Kita kalau makan punya marah tu, tawa, tak sedap, tawa, garam tak ada, belacan tak ada, budu tak ada, habis semua tak ada, tak ada mood, marah. Suka. Bila ada dunia, suka. Nampak tidak? Sebab tu bila marah, nampak. Sebab tu kena congkil. Kan Nabi kata la taghdab. Sebab silat hari bulan, marah dia tu menunjukkan dia tu cinta dunia. Ada marah yang dibenarkan. Yang ni marah tadi, saya cukup marah orang bila kesebut menduakan Allah. Saya cukup marah. Contoh. Depression sama. Tuan admin surah An-Najahiyah. Depression duduk dekat perasaan. Tekanan perasaan. Nama pun tekanan perasaan. Bila sebut tekanan perasaan, maka mesti ada benda-benda yang dunia ini menghalang dia,
Mesti ada isu-isu dunia ni. Ya, ini kena keji lah, orang tak nak kawan dengan dia lah, masalah bertimpa-timpa lah. Jadi cara nak hilangkan depression bukan sekadar gembira-gembira, happy-happy. Dia takkan hilang. Dia kena berbalik kepada iman. Tapi orang cuba nak lari, mengatakan tak ada kena-mengena dengan iman. Mana boleh tak ada kena-mengena dengan iman? Nabi SAW ketika diuji dengan perasaan, Nabi diuji dengan perasaan. Ketika Nabi SAW, Allah panggil Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Allah panggil pak saudara Nabi Abu Talib. Waktu itu Nabi sedih. Nabi sedih, itu perasaan. Tetapi Allah tahu kesedihan ini perlu dirawat. Lalu dipanggillah menghadap Allah. Itulah dibedah dada Nabi, dibersihkan dengan air Zam-Zam, dimasukkan ilmu dan hikmah. Nampak tidak? Maka dimasukkan sifat tenang dan bahagia. Yang ini berjumpa dengan Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Nampak? Jadi bila Allah dah perkenalkan dirinya ke Sidratul Muntaha, berjumpa di Baitul Izzah, jumpa dengan Nabi, Nabi tenang. Jadi Nabi tak sedih dah. Ini tak ada dah. Orang beriman tak ada ini. Sama lah perasaan rindu semua kat sini. Semua perasaan Tuan Syahrizki semua sini. Rindu, perasaan rindu, perasaan sayang, perasaan boleh. Semua duduk sini. Soalan saya di sini, isunya adalah, adakah perasaan itu sekadar menutup sakit hati? Itu ayat dia. Sebab bila perasaan itu sekadar menutup sakit hati, jadi perasaan itu tidak akan lama. Perasaan itu akan berubah jadi sedih, rindu jadi marah, rindu jadi mengajuk. Nampak? Tapi kalau perasaan itu dibimbing oleh hati, hati yang menguasai perasaan. Nampak? Hati yang menguasai perasaan ataupun hati yang menundukkan nafsu. Menundukkan nafsu. Maka kalau hati yang menundukkan nafsu, maka perasaan rindunya akan terarah. Nampak? Nampak tidak? Jadi cinta dunia kepala kepada dosa. Ulang balik. Cinta dunia kepala bagi segala dosa. Dosa apa? Dosa syirik. Kita akan buat syirik dengan dunia ni. Kita akan buat syirik. Nampak tidak? Sebab tu kata saya sebut perasaan cemburu. Cemburu tak ada. Hasad ni tak boleh ada. Sebab tu perasaan. Dan syirik ni, kenapa dunia ni Nabi kata kepala dia? Ujian untuk melalaikan. Betul. Ujian tu rindu. Sebab apa? Rindu tu betul dah. Perasaan rindu tu tak ada masalah. Rindu kat isteri, rindu kat anak-anak, itu perasaan. Isunya sekarang adalah perasaan itu adakah dengan dosa atau pahala. Rindu sebab apa? Sebab pahala ke? Sebab nak buat baik, nak melayani isteri, nak menyayangi isteri. Sebab hati kita dah bahagia, hati kita dah tenang sebab mengenal Allah. Lalu kita pun rindulah nak beramal, rindu nak bersama dengan isteri, nak berbaik dengan dia, nak menjaga anak. Nampak gitu? Apa? Okey, berbalik dengan dosa tadi ya. Baik, dosa ni dosa ni, kenapa hubbud dunya ra'sul khati'ah? Kerana dunia ni akan berlakunya syirik. Apa makna syirik? Menduakan Allah, menyekutukan Allah. Dan Nabi kata syirik yang paling kecil itu adalah riya. Baik, bukankah dunia ini sifatnya menunjuk-nunjuk? Bukankah dunia ni sifat dia menunjuk? Macam tuan tadi kata, anak isteri itu. Ada isteri menunjuk-nunjuk isteri, duk tayang isteri untuk tontonan umum, sesuai ditonton oleh semua lapisan masyarakat. Bagi tahu isteri dia, macam paling paling hebatlah ke atas muka bumi ni. Ditambah pula memang sifat perempuan ni sukakan perhatian.
Dunia lah tu. Tunjuk anak hebat, anak aku ni, menunjuk. Tu riak. Dunia ni suka menunjuk pujian kat sini. Lepas tu apa lagi? Kita akan rampas kuasa Allah. Kita ingat dunia berkuasa. Itu namanya. Ini yang berlaku. Ini yang berlaku kat dunia ni. Nampak? Dunia ni, sebab tu siapa yang duk kumpul harta, kejar tahta, kejar pangkat, dia akan jatuh kat dosa ni nanti, kat syirik ni. Sebab apa? Sebab dia merasakan dia mula berkuasa. Dia yang berkuasa. Dia ada harta, dia ada kuasa. Lalu keluar tak statement cash is king? Nampak? Keluarlah cash is king. Tiba-tiba cash jadi raja. Kenapa keluar perkataan itu? Sifat dunia menunjuk-nunjuk perhiasan. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunia. Dunia ni perhiasan. Berhias-hias dekat rumah penuh perhiasan. Lupa Allah. Dia akan lupa Allah. Dia akan syirikkan Allah tanpa sedar. Isteri menduakan Allah Ta'ala. Senang-senang je. Isteri menduakan Allah Ta'ala. Isteri menduakan Allah Ta'ala senang-senang dia. Dia mengaku dia lah yang paling hebat. Cukup lah. Kasih sayang itu dia. Dia lah. Nampak? Benar Ustaz. Ustaz Muhriz. Ustaz Ahmad. Syirik akbar. Menduakan Allah secara perbuatan. Berlaku. Nak ni main khurafat kat sini. Dengki, santau semua. Ini yang berlaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yes, Tuan Admin, orang yang depres kena pertama sekali kena hadapi dia dengan kenyataan. Sekarang ni dia tak terima kenyataan dunia itu adalah rosak. Dunia itu adalah buruk. Ini pengalaman saya sendiri. Apabila jumpa dengan orang depres, kita tengok apa isu dia. Mesti ada isu dunia ni. Antara salah satu tu saya jumpa dia nak bunuh diri. Saya tanya kenapa nak bunuh diri? Sebab dunia ni tak ada orang suka dia. Terasa macam dihina, dipulaukan. Lalu saya pun cakap, itulah dunia. Itulah dunia. Dunia ni memang buruk. Dunia ni tak ada nilai. Bagi kenyataan dekat dia. Jangan lagi cuba mainkan perasaan dia. Sebab perasaan dia dah rosak. Kalau perasaan dia rosak, kalau kita mainkan perasaan, nanti tipu. Kita bagi lagi janji manis, janji palsu pada dia. Dia dah kecewa dengan dunia. Bila dia dah kecewa dengan dunia, jangan lagi masukkan dunia untuk dia. Contoh, saya jumpa lagi dah arwah dah. Nama arwah tu. Dia depres sampai tak nak balik rumah setelah didapati kanser tahap 4. Dia dah tak boleh. Dia seorang wanita lah, depres. Sebab dia dah hilang kerjaya, tak boleh tengok muka anak, tak boleh tengok muka suami, depres. Lalu jumpa saya cakap, puan dah gagal dunia dah. Betul lah tu, puan dah gagal dunia. Tapi puan sedar tak? Setakat ni saya tak jumpa lagi orang yang kanser masuk neraka. Cerita pasal iman. Bagi dia tenang. Puan ada lagi satu lagi fasa pahala ni puan. Puan dah gagal dengan dunia, tapi puan masih belum gagal dengan pahala. Bagi bawakan dia ke sini. Sebab tu orang beriman sentiasa ada exit way. Orang beriman tidak akan ada stuck dalam hidup dia. Orang bertakwa tidak akan ada dipanggil sekatan dalam hidup dia. Sebab dia masih ada bahagia. Dia sedih, perasaan sedih sini. Dia boleh balik ke sini. Dia kalau sedih, kalau marah ke sini, dia boleh patah ke sini. Tapi dengan syarat kena pergi kat sini lah. Pahala. Kena pergi ke pahala ni. Nampak? Kalau dia tak pergi kepada pahala, macam mana? Jangan bagi harapan palsu. Tak payah dah. Ni, kalau dia tengah sedih, depres kat sini tak? Bagi dia pahala. Jangan lagi bawa ke dunia, kan makin dosa bagi banyak lagi stres. Nampak tidak? Sekarang ni macam ni. Sekarang kena alihkan ke sini. Nampak?
dan maintain amal. Okey. Khair. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Sambung. Macam mana kita bimbing orang hatinya sakit? Sekarang ni dia berpenyakit. Orang yang hatinya sakit, dia sedang ada sakit, ada penyakit apa? Dunia. Beralih perlahan-perlahan bawa dia kepada amal. Ni, pahala ni. Mengenal Allah. Orang yang sakit hati ni dia tak kenal Allah. Tu je. Orang yang sakit hati ni dia tak kenal Allah. Sebab tu kita tekankan banyak mengenal Allah ni. Apa tak? Ni, mengenal Allah lah pahala yang paling besar sekali. Kalau beramal tapi tak kenal Allah, apa guna beramal? Beramal untuk apa? Afdal zikru fa'lam annahu la ilaha illallah. Ni, alihkan ke pahala. Pahalanya paling besar itu adalah ingat Allah. Ingat Allah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, sambung lagi, tengok muka surat 13 dan yang kitab lama muka surat 8. Cuba tengok Nabi SAW. Nabi SAW dalam satu keadaan itu, Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah bawa balik daripada Bahrain. Orang-orang Ansar mendengar kepulangan Abu Ubaidah Al-Jarrah ni. Lalu waktu solat subuh tiba-tiba penuh. Habis solat, Nabi tengok, penuh ni. Rupanya orang-orang Ansar ni, sahabat-sahabat, dah dengar Abu Ubaidah Al-Jarrah balik pada Bahrain bawa harta. Lepas tu Nabi pun tanya. Nabi pun senyum. Nabi kata, aku mengira kamu mendengar bahawa aku, Abu Ubaidah, membawa sesuatu. Jadi sahabat-sahabat Ansar ni berlaku di Madinah. Muhajirin dan Ansar. Ansar ni makna golongan-golongan yang berada di Madinah. Baik. Lalu orang-orang Ansar ni kata, ya Rasulullah, betul. Maka tengok Nabi kata. Nabi kata apa? Wallahi, berbahagialah dan berharaplah kepada apa yang membahagiakan kamu. Berharaplah apa yang membahagiakan kamu. Apa yang membahagiakan kita? Pahala. Nabi dah kata, demi Allah. Nabi kata, tiada kefakiran yang aku khawatirkan atas kamu daripada datangnya dunia kepada kamu. Nabi tak bimbangkan umat dia miskin. Wallahi. Sekarang ni kita dah bimbang orang miskin. Memanglah kita kena kesian dekat orang miskin. Tapi jangan jadikan kemiskinan satu kebimbangan. Oh, kebimbangan. Ustaz, bagaimana orang yang dah beramal kuat dah lama tapi masih penyakit kronik hati? Dia beramal tapi masih ada cinta dunia tu, Tuan Izul. Dia tanya dia, dunia tu apa? Kalau dia cakap dunia tu adalah tempat yang bagus, dia masih lagi lah dia beramal. Nampak tidak? Di sini beramal ni dia kena cabut dunia ni. Sekarang ada orang beramal tapi masih ada cinta dunia. Macam mana? Tak boleh lah. Dia masih berharap dekat dunia ni. Ada pengharapan dekat dunia. Dia masih nakkan pujian, dia masih nakkan habuan. Adalah ni. Yang dalam ni kita kena cek lah. Nampak? Jadi kata Nabi SAW sambungan, demi Allah, tiada kefakiran yang aku khawatirkan atas kamu daripada datangnya dunia kepada kamu, sebagaimana ia datang kepada orang-orang sebelum kamu, lalu kamu berlumba-lumba meraihnya, sebagaimana mereka berlumba-lumba memperolehnya. Kemudian ia membinasakan kamu, sebagaimana telah membinasakan mereka. Allahu Akbar. Sidang imam mata Allah SWT. Ini daripada riwayat ini, satu gambaran yang clear, yang clear cut. Nampak tidak? Satu amalan yang salahkah kira-kiranya menegur ustaz-ustaz yang menunjuk hartanya? Tak salah, tegurlah. Kalaulah menunjuk ni kena faham kenapa dia tunjuk. Kenapa dia tunjuk, kena tanyalah. Puan Syarizki, tanya ustaz dulu, direct, ustaz tunjuk kereta rumah ni untuk apa ya? Tanyalah.
Tapi kalau dia pertahankan, kita nak bagi semangat supaya orang nampak Islam ni hebat, tegurlah. Salah tu ustaz, Islam tak hebat dengan harta. Tegur, tak ada salah. Ustaz pun manusia juga, silakan tegur. Tak ada masalah. Kalau ustaz tu masih rasa kita kena hebat juga, kita kena ada kereta hebat juga, main juga-juga tu maknanya duk masih gredi kat dunia lah. Duk masih kelapak dengan dunia. Rasa hebat sebab dunia. Jadi untuk apa tu tunjuk tu? Jadi kena tanyalah dia. Kalau dia kata menunjuk itu tunjuk supaya Islam nampak hebat, salah lah. Tapi kalau tunjuk tu sebab saya nak tunjuk saya bawa beli kereta je, dah lah. Dia tunjuk sebab dia bawa beli kereta, beli rumah, tunjuklah. Sebab ni bak hati. Bak hati kita tak tahu apa ada isi dalam hati dia. Jadi kita tanyalah diri kita juga. Memanglah dunia ni memang sifat dia menunjuk. Ada orang kerana rezeki murah nak hidup senang. Rezeki murah tu apa? Rezeki tu bukan rezeki murah, nak duit banyak. Memang syirik lah. Latihan atau amalan yang khusus ni amalan hati Tuan Izul. Amalan khusus adalah kena ubah makna atau takrif dunia itu sendiri. Contoh, jangan kejar harta, kejar masa. Kejar masa? Apa masa? Kejar masa solat. Itu latihan khusus lah tu. Sebab apa kena kejar masa? Sebab masa lah yang kontrol dunia, bukan dunia yang kontrol masa. Masa digunakan untuk apa? Masa digunakan untuk amal. Kecilkan dunia, besarkan amal. Amal apa? Contoh, bapa sedekah, kecilkan nilai amount sedekah tu. Jangan rasa hebat sangat sedekah. Sedekah 1 juta dah rasa hebat. Kecil, nilai dunia kecil di sisi Allah. 1 juta tu Allah tak pandang pun. Jangan kita ingat hebat dengan sedekah 1 juta. Patut rasa tak cukup bila nak sedekah 1 juta. Gitu. Nampak? Baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Kalau tambah harta untuk fikir masa depan, bagaimana pula? Tak boleh. Harta untuk masa depan. Depan mana? Orang beriman, masa depan dia adalah akhirat. Kita pun tak tahu kita masa depan sampai bila boleh tak tambah dunia ni. Surah Al-Hutamah. Al-Humazah tu. Al-Humazah. Wailul likulli humatil humazah. Tu. Dalam surah Al-Humazah, Allah kata, barang siapa yang menjadikan harta sebagai jaminan untuk masa depan, Allah akan siram dia dengan api Al-Hutamah, neraka Hutamah. Itu yang Nabi kata tadi, berlumba-lumba untuk memperolehnya. Berapa ramai orang berlumba-lumba nak kumpul harta supaya terjamin masa depan dia. Sedangkan, ingat, dunia yang ada dosa tak terjamin. Ni, pahala. Pahala ni yang menjamin dunia. Kalau ada duit banyak, harta banyak, tapi pahala tak ada, harta itu mengundang bala. Mengundang bala. Dosa ni boleh kita namakan bala. Harta. Make sure harta ni pahala. Tapi ingat, kalau sekadar harta yang tidak bawa kepada pahala, dia mengundang bala. Ada dunia tapi tak ada pahala, dia akan bertukar jadi apa? Bala. Bala ni dosa. Sebab tu kalau ramai orang dengki, ramai orang tak suka kat dia nanti. Makin dia nak happy-happy je, dia mula lupa daratan, nak seronok-seronok, nak show off, nak suka pergi mana, pergi sana, pergi sini. Penyakit hati ni akan datang kat dia. Akan muncak dia kat sini. Dia akan merasakan dia lebih hebat pada orang lain. Ana khairu minhu. Itu masalahnya. Islam tak melarang kita untuk dapatkan dunia, sebab dunia memang Allah jadikan untuk kita. Tapi masalahnya kita bercinta dengan dunia. Tu ayat dia. Allah suruh ambil dunia, bukan suruh bercinta dengan dunia. Bercinta ni maksudnya sedih dengan dunia, nak masuk tabung menangis. Menangis kerana dunia. Bercinta, Allah suruh kita kahwin, suruh didik isteri. Dah kita jatuh cinta dengan isteri bagai nak mati.
Tak cinta Allah dah, biar isteri buat syirik, menangis sebab isteri. Isteri pula Allah suruh kahwin dengan suami, bercinta dengan Allah, dah cinta bagai darah dengan suami dia, dah syirikkan Allah, menangis sebab suami. Allah marahlah. Cinta tu hanya pada Allah sebenarnya, tak ada pada dunia. Tak ada pada dunia, tak ada. Jadi nak buangkan cinta dunia ni juga adalah dengan sedekah. Kalau ada pahala, sedekah, jadikan pahala. Sinanya mata Allah SWT. Ikhlas dunia akhirat. Tuan Jeffrey, sebenarnya ikhlas untuk akhirat saja, tak ada dunia. Tak ada ikhlas dunia. Tak, ikhlas memang untuk akhirat. Dia tak ada ikhlas di dunia, tak ada. Sebut saja ikhlas tu maksudnya hanya Allah. Dia kata hanya Allah. Allah nak tengok akhirat je, Allah tak nak tengok dunia sebenarnya. Jadi kita kena tukarkanlah dunia ni jadi pahala untuk akhirat lah, untuk diikhlaskan. Tu cara dia. Sidang jemaah mata Allah SWT. Baik, kata Nabi SAW dalam hadis tadi, berbahagialah dengan pahala, berbahagialah dengan pahala. Nampak? Baik. Dunia penting untuk kumpul pahala bekal akhirat. Dunia penting. Tidak semestinya penting, Tuan Sheila, Puan Sheila. Ini salah satu benda yang kena tukar perkataan dunia penting. Dunia bukan penting, pahala itu penting. Maka pergunakanlah dunia. Tukar. Jangan letak dunia penting. Ini statement-statement macam ni yang kita kena belajar ubah. Kalau kita letak dunia penting, maka kita akan nampak dunia itu penting. Betul tidak? Sedangkan dunia ni tak penting. Yang penting pahala. Maka pahala itu penting, maka pergunakanlah dunia. Tu ayat dia. Guna begitu. Ustazah Janita, tukar. Islam bukan tak melarang. Islam tak melarang ambil dunia, kumpul tak boleh. Kumpul dunia, kumpul tak boleh. Islam tak bagi kumpul harta. Alhaakumut takasur. Islam tak larang ambil dunia. Ambil tak apa, kumpul tak boleh. Kumpul ada nas, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ustazah, tu kena tukar. Islam melarang kumpul harta, Islam suruh uruskan harta. Tu ayat dia. Ustaz, saya nak harta banyak lah Ustaz, tapi saya bukan kumpul. Kenapa nak kena harta banyak? Sebab saya banyak tanggungan Ustaz. Bertanggungan saya ramai Ustaz. Berapa ramai? 100 orang. Tu dia, ramainya. Anak-anak yatim Ustaz. Anak-anak saya lagi, anak-anak yatim lagi. Ramai. Bagus. Isteri lagi. Ramai. Dia lagi ramai Ustaz. Jadi saya kena uruskan harta dunia ni biar banyak. Bukan kumpul. Sebab kumpul ni bermaksud tidak digunakan. Perkataan kumpul tidak tepat. Tukar. Kena tukar, Tuan Syamsul Effendi. Jangan bagi jaminan macam jual insurans. Bila mati nanti wang pampasan, nanti bagi jaminan. Fikir mati supaya ada harta. Kena tukarlah, insurans sekadar untuk keperluan je. Jangan bagi jaminan. Keperluan, jangan bagi jaminan, bahaya. Itu saja. Baik. Dunia sebagai jambatan ke akhirat. Cik Maya boleh juga pakai, tapi kalau jambatan ni ada juga ulama pakai. Cuma saya tulis akhiratkan dunia, tu je. Sebab jambatan ni kan roboh. Dunia ladang untuk akhirat boleh ke Tuan Ustaz? Boleh. Ladang okey. Mazra' dipanggil ladang. Pergunakan dunia, peralatkan dunia. Poinnya di sini adalah kita jangan bagi makna dunia. Dunia itu jangan bagi dia value. Uruskan keperluan. Simpan emas untuk uruskan. Simpan okey. Jangan kumpul. Saya kena simpan emas untuk keperluan. Boleh. Kumpul pahala dunia akhirat penting. Bagus Puan Sheila. Bagus. Alhamdulillah. Jangan, poin ni sekarang ni, jangan bagi kredit.
Jangan bagi kredit dekat dunia ni. Baik, sambung sikit. Oh, hari ni panjang sikit kita. Allahumma salli ala Muhammad. Oh, panjang lagi tajuk ni. Panjang lagi tajuk ni. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang sangat aku khawatirkan atas kamu adalah Allah keluarkan untuk kamu dari keberkatan dunia. Macam masjid kumpul dana, masjid tu bukan kumpul dana, masjid uruskan dana. Tu perkataan tu. Perkataan kumpul tu sebenarnya sepatutnya adalah urus. Kami kumpul untuk apa dia? Tapi yang lebih tepat adalah uruskan. Saya perlukan dana pembangunan 1 juta. Nak uruskan dana ini, maka kita akan buat collection. Collection itu adalah collect, mengumpul untuk dana itu. Kalau kita letakkan kumpul saja, jadi bahaya. Hutang wajib, bagus. Sediakan harta untuk bayar hutang, ya betul. Dunia has no value, benar. No value. Okey. Jadi pemimpin sebab nak akhirat, benar. Boleh. Kita kena letakkan diri kita sebagai pemimpin. Memang kita kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu semua adalah pemimpin Nabi kita. Kamu akan ditanya tentang apa yang kamu pimpin. Jadi nak tak nak, memang kita kena pimpin diri kita untuk akhirat. Lalu dunia adalah alat kita. Habis simpan amal dengan kumpul, bukan kumpul juga simpan dengan kumpul lain. Kumpul untuk apa? Banyak simpan. Simpan ni bukan boleh jadi tidak bertambah. Saya nak simpan sebab nak pakai. Satu masa kalau kumpul belum tentu. Sebab tu perkataan kumpul kena jelas. Biasanya kumpul dia tidak tepat penggunaannya nanti. Sebab tu sekarang kalau kumpul masih belum clear ke mana hala tuju. Simpan pun kadang-kadang belum ada hala tuju. Cuma simpan ni masih selamat perkataan dia. Masih boleh kata selamat. Sebab kumpul ada surah Al-Hakumut Takasur. Larangan kumpul harta. Tak boleh. Kumpul ni tak boleh. Dia akan jadi kita terleka nanti kan. Kumpul nak bawa banyak. Untuk apa kumpul? Untuk jaminan. Simpan, saya nak simpan Ustaz sebab satu masa saya nak pakai. Boleh. Simpanlah. Sekarang tak pakai, akan datang pakai. Simpan je lah. Tapi jangan bagi jaminan. Simpanan untuk menjamin. Salah. Puan Tira selamat. Kenapa nak simpan ni? Nak menjamin masa susah. Yang menjamin bukan simpanan. Yang menjamin Allah. Kalau Allah tak jamin kita hidup, maka simpanan kita itu digunakan oleh orang lain. Difaraidkan. Nganga kita. Lalu sekali kita kena simpan. Saya nak simpan emas Ustaz. Saya nak simpan harta Ustaz. Sampai bila nak simpan? Selagi hayat di kandung badan. Lama-lama kita kena simpan dalam kubur. Dah nganga. Sebab tu berhati-hati dalam guna. Baik. Okay. Nah, kumpul pahala boleh. Untuk pahala. Kumpul pahala. Kumpul pahala. Panjang-panjang. Itulah ni dah lebih pada ni. Tak apa nanti saya counting dengan mak saya nanti. Don't worry. Malam ni extra sikit. Okey. Boleh. Kalau ada guideline macam tu clear. Simpan duit untuk belajar agama 8-10 tahun. Boleh. Dia point dia sini, jangan kaitkan dengan jaminan. Jangan kait dengan simpanan sebagai jaminan. Kumpul tu sebagai satu jaminan. Sebab kumpul ni rasa macam jaminan. Bila banyak rasa terjamin. Tak boleh. Tak boleh. Khair. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Yang aku khawatirkan, sambung sikit sebelum saya buat kesimpulan. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang sangat aku khawatirkan atas kamu adalah yang Allah keluarkan kamu dari keberkatan bumi. Lalu ditanya, apakah keberkatan bumi itu? Baginda menjawab, perhiasan dunia. Nabi cukup bimbang kalau kita duk leka dengan perhiasan dunia. Kalau kita masuk kekal boleh ke Ustaz? Keperluan okey, Puan Nur Adila.
Tapi jangan kaitkan dengan jaminan. Kalau kau tak ada medical card ni payah kita nanti. Nanti sekarang kalau tak ada medical card susah nanti. Kalau sakit siapa nak bayar? Dia kalau dah main jaminan-jaminan tinggalkan. Sebab dia akan racau hati. Kalau sekadar nak buat, senang apa-apa. Itu je lah, tak ada apa-apa pun. Itu je, buat. Nak tengok muka Ustaz. Ingatkan dah lupa dah. Ustaz Anis. Selagi mana simpanan itu untuk amalan is okay. Simpan. Ni simpan duit ataupun kumpul sikit-sikit. Tu boleh lah. Simpan atau kumpul untuk umrah. Clear. Yang tidak boleh. Tadi ada kumpul tak tahu. Sebab tu perkataan kumpul ni dia akan pergi pada tamak. Tapi kalau ada tujuan macam tadi umrah, Puan Julena, saya nak kumpul duit start sikit untuk umrah. Tu okey lah. Clear. Ni kadang-kadang saya nak kumpul harta je. Sebab nanti nak banyak senang. Payah. Tak boleh tu. Kahwin, kawan sultannya ini soalan apa benda ni? Bukan kumpul pahala. Memang isteri kahwin memang kena kumpul pahala. Betul lah tu. Betul lah tu. Puan Atikah, isteri ni pahala, dipanggil pahala percuma je. Berkhidmat untuk suami. Nak pula suami yang berjalan apa dia panggil, berjuang di jalan agama. Memang itu sebenarnya tujuan dia. Okey. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Okey, boleh. Kumpul tak guna tak boleh. Siapa nak order kitab, inbox saja. Khair. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Kesimpulan yang kita boleh buat pada malam ini. Okey, dah clear gambar rajah tu. Okey, baik. Alah, Ustaz Anis ni, permintaan Ustaz Anis ni. Nak tengok muka lah, ya Allah. Habislah kita. Baik. Muka apa tu, kumpul tambah isi sebab nak didik ke jalan Allah. Boleh. Boleh. Bagus tu niat dia. Bagus tu, pasang niat tu Tuan Azrin. Memang itu tujuan kahwin, nak didik. Kahwin yang pertama pun nak didik. Bukan nak suka-suka. Orang kata kahwin lagi nak nafsu, start kahwin lagi nafsu, yang pertama pun nafsu. Jangan main-main. Kumpul duit untuk kahwin, boleh lah sebab clear. Kahwin, nampak kahwin. Tapi jangan sampai tak cukup, tak kahwin-kahwin. Sebab yang menjamin kahwin bukan harta. Okey? Baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Maka dalam muka surat 14 ni, kita sambung besok lah. Surat 14 ni. Kitab lama muka surat 9. Siapa yang ada versi lama muka surat 9. Okey. Versi lama muka 9. Nanti kita sambung tentang ciri. Kita sambung lagi ciri cinta dunia. Ni ada kisah Nabi, bagaimana Nabi Isa AS. Nabi Isa AS bertemu dengan satu golongan yang cinta dunia. Macam mana ciri dia? Ciri cinta dunia ni. Ni kita dah kenal cinta dunia, sifat-sifat. Tapi ciri cinta dunia tu apa? Besok dia sambung. Baik. Jadi insyaAllah saya rasa cukup setakat itu. Terima kasih atas perkongsian Tuan Syahrizki. Saya pun nak nikah, tak jumpa lagi. Amin. InsyaAllah saya doakan Tuan Syahrizki jumpalah. Mana tahu ada jemaah-jemaah dalam ni yang ada lagi yang single available tu, bolehlah. Cuma insyaAllah saya temu, saya doakan. Allah temukan jodoh yang baik-baik. InsyaAllah. Khair. Ini pancing ni minta lagu Rahimah ni, Puan Rahimah. Baik, alhamdulillah. Baik, to be continue insyaAllah. Pakai whiteboard suka, alhamdulillah. Mudah-mudahan lah ini usaha ikhtiar kita nak sampaikan, mudah-mudahan sampailah matlamat kita untuk kongsikan ilmu ni. Sebab benda ni gaib, benda yang bersifat falsafah, benda dalaman ni. Jadi kita, kalau boleh kita nak zahirkan juga. Niat dulu, betul. Pahala niat, seronok dapat pahala niat. Alhamdulillah, terima kasih banyak. So, malam ni panggil banyak sikit. Besok hari Ahad, hujung minggu, walaupun PKP juga. Mana yang kerja cuti tak? Cuti. Baik, jadi insyaAllah
kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Okey, sambung besok. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Terima kasih kepada yang baru menyertai kuliah kita. Dah ramai dah ada yang dah lama yang bersama ni. Bolehlah berkenalan, insya-Allah. Bertanya-tanyakan, mungkin ada nota-nota yang tertinggal ke tercicir, boleh tanya. Mudah-mudahan semua yang ada dalam ni bersilaturahim, kerana Allah bersahabat sebagai sahabat yang menuntut ilmu. Sahabat menuntut ilmu ni bukan senang nak jumpa sahabat yang istiqamah menuntut ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya doakan semuanya yang menonton pada malam ni, Allah berkati, insya-Allah permudahkan segala urusannya, Allah lapangkan seluas-luasnya rezeki, insya-Allah rezeki ilmu yang bermanfaat, kefahaman agama, Allah bagikan hartanya barakah melimpah ruah, insya-Allah keturunan yang soleh solehah, menjadi isteri yang soleh solehah, menjadi suami yang soleh, insya-Allah lalu dimasukkan dalam syurganya tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah bertemu lagi. Qasidah sepukul. Tu lagu-lagu Nabi tu. Kekasih Allah kan. Kita buat gathering. InsyaAllah lepas PKP ni doakan, kita akan buat daurah. Kita akan daurah kita ni, kita jumpa secara depan berdepan lah. Tak apalah, besok. InsyaAllah malam ni tak ada. Okey, baik. Jadi terima kasih banyak atas kesudian para jemaah semua meluangkan masa untuk bersama-sama dengan saya pada malam ini, perkongsian ilmu secara online. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Mohon maaf atas terkasar kata, tukuran bicara. Allah sajalah yang akan memberikan kefahaman atas kita semua, yang menyempurnakan perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ini. Terima kasih lagi sekali kepada semua yang menonton, dan bantu juga sebarkan lagi. Kita ajak ramai-ramai agar lebih ramai yang faham, mendapat kelebihan ataupun kefahaman pada ilmu kehidupan, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahazim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.